Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 8 Jun 2022. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sandakan berjaya menggagalkan kegiatan penyelewengan minyak masak bersubsidi paket 1 kilogram berbagai jenama dalam serbuan di sebuah stor tanpa nombor di Batu 9 Jalan Gereja Sandakan. Hasil serbuan 449 kotak mengandungi 7,633 kilogram minyak masak paket 1 kilogram dirampas serta sebuah lori kotak, mesin pam dan hos getah dengan nilai rampasan lebih RM50,000. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Sandakan Azdi Zukri John memberitahu semasa serbuan 5 lelaki berumur lingkungan 30-an ditahan untuk diambil keterangan bagaimanapun dilepaskan dengan jaminan polis. Kita syaki dibeli daripada beberapa repacker. Dikumpul dulu dan lepas banyak baru diorang potong lah. Dan kami percayai dijual dengan harga industri. So sekarang kita dapat tahu harga industri itu RM7 lebih. Harga subsidi itu RM2,5. Jadi bayangkanlah beza dia itu hampir RM5. Jadi memang orang-orang yang bertanggung jawab ni akan ambil risiko untuk buat benda ni. Sebab dia ada demand yang tinggi. Bercakap kepada media, katanya berdasarkan keterangan awal, premis tersebut tidak mempunyai kebenaran dan sebarang lesen yang sah untuk menyimpan barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan dengan tujuan untuk melakukan kesalahan yang dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana menjalankan urus niaga barang kawalan tanpa lesen. Siasatan juga dilakukan di bawah Seksyen 20/1 Akta Sama kerana menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak mendapat kebenaran pengawal. Taman-taman Sabah dicadang menggunakan kepakaran tinggi, peralatan dan teknologi canggih khusus dalam simulasi mencari dan menyelamat SAR terutama di kawasan pergunungan. Mencadangkan perkara itu, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Severe Muhammad Yusri Abdullah berkata ia termasuklah mengangkat mangsa dan menghantar keperluan di tempat kejadian aras tinggi menggunakan helikopter, penggunaan drone atau teknologi geospasial bagi mengesan lokasi dengan lebih tepat. Datuk Muhammad Yusri yakin ia mampu memantapkan lagi latihan simulasi tersebut selain meningkatkan tahap keyakinan pengunjung terhadap kesiapsiagaan pasukan keselamatan di kawasan pergunungan. Simulasi ini adalah penting bukan sahaja kepada kesiapsiagaan pasukan penyelamat untuk menghadapi apa-apa juga bencana termasuklah gempa bumi, tetapi juga adalah penting untuk memberi keyakinan terutama kepada pendaki gunung. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan majlis penutupan simulasi SAR Gunung Kinabalu 2022 siri ketiga di Kompleks Taman Kinabalu Kundasang, Ranau. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar satu kajian menyeluruh disediakan di kawasan titik panas gempa untuk dijadikan dasar pendidikan kesedaran dan tindakan mengenai gempa bumi di peringkat komuniti dan sekolah. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata, latihan simulasi SAR amat bermakna kali ini setelah tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Yang mana dia mengukuhkan kerjasama rapat dalam kalangan pasukan-pasukan penyelamat yang terbabit ataupun pemegang taruh untuk aktiviti pendakian Gunung Kinabalu. Manakala pegawai daerah Ranau bercadang mewujudkan satu pusat kawalan operasi bencana PKOB bagi Pekan Kundasang disebabkan jarak ke PKOB Ranau agak jauh. Ini kita sudah mempunyai PKOB untuk daerah Ranau, Parangkumi Kundasang. Tapi kalau untuk part-part bencana alam ini, saya melihat supaya diadakan satu lagi PKOB di Kundasang ini sebab kita mengambil maklum tentang pengalaman-pengalaman lalu. Lebih 260 anggota terlibat dalam simulasi SAR kali ini.
Kesedaran berhubung kekurangan bekalan darah di seluruh hospital Sabah menimbulkan rasa tanggungjawab untuk menganjurkan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2022 serentak seluruh negeri pada 11 Jun ini. Program dianjurkan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Negeri Sabah dengan kerjasama beberapa agensi dan NGO di Sabah. Pengurusi Jawatan Kuasa Program Darah Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Negeri Sabah Leslie Chan berkata, kempen dianjurkan bagi membantu unit tabung darah negeri Sabah mengumpul bekalan darah yang diperlukan untuk pesakit thalassemia, pembedahan, wad kecemasan dan pesakit kanser. Di mana 2021 kita mencapai 9,000 lebih. So kita ada peningkatan di sana. So tahun ni kami berharap pihak Bulan Sabit Merah mencapai 10,000 pain darah bagi tahun 2022. So setakat hari ini kita berjaya mencapai 2,800 pain sudah. Mungkin selepas program yang akan datang dan sehingga hujung tahun ni kita boleh mencapai 10,000 pain darah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Papar. Program berkenaan yang melibatkan 18 daerah menyasarkan 2,000 pain darah. Hospital di Sabah dijangka memerlukan 300 sehingga 350 pain darah sehari untuk keperluan pesakit. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baharu kekal seperti catatan pada Isnin iaitu 63 kes. Tiada kes kematian direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masjid Manjun, walaupun jumlah jangkitan sama dengan angka hari sebelumnya, namun bilangan daerah yang mencatatkan penurunan kes baru lebih banyak berbanding daerah yang mencatatkan pertambahan kes. Sebanyak 16 daerah tidak melaporkan sebarang jangkitan baru dalam masa 24 jam. Sementara itu, 60 kes direkodkan berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 dan 1 kes dalam kategori 4. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kemasukan penerbangan dari luar negara ke Sabah bermula Mei lepas membolehkan pelancong datang berkunjung ke negeri ini seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda. Dengan kehadiran semula pelancong khususnya dari luar negara, pastinya bukan sahaja membawa impak positif kepada ekonomi pelancongan, malah menjadi sumber rezeki bagi usahawan kraftangan. Tinjauan RTM di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu mendapati operasi perniagaan kembali pulih dengan kehadiran ramai pengunjung termasuk pelancong asing. Usahawan kraftangan yang ditemui optimis perkembangan ini mampu merancakkan semula pendapatan mereka yang terjejas sebelum ini. Sekarang ni berbanding dengan PKP kan, PKP memang susah sikit lah sebab tiada pelancong masuk kan. Sekarang Alhamdulillah ada kemasukan daripada Korea, daripada luar negeri lah. Alhamdulillah sekarang ni bisnis makin okey lah, ekonomi pun okey. Macam itulah, kalau bisnis sekarang ni banyak pelancong sudah datang kraftangan lah. Sekarang sudah buka kan, pelancong pun boleh keluar masuk. Lagipun kami di sini senanglah juga, dapatlah juga orang cakap mencari sesuap nasi untuk anak-anak di rumah, untuk family. Waktu COVID tu kami kan kebanyakannya tutup. Jadi kami punya pendapatan pun yang dalam ni pun terjejas lah. Ada yang tak bekerja, pendapatan pun memang tidak dah. Sudah terbuka macam ni kan, Alhamdulillah lebih macam lega lah bagi orang-orang yang macam kami. Ya, saudara, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitulah juga dengan menanam perasaan menghargai budaya dan tradisi masyarakat setempat perlulah didedahkan sejak kanak-kanak lagi. Justru sambutan Pesta Keamatan SK Kebayau Telipuk adalah manifestasi terhadap penerapan nilai kebudayaan tempatan kepada kanak-kanak. Rosa Eligius ada laporannya.
Pesta Keamatan SK Kebayo Telipuk antara lain bertujuan menarik perhatian pelajar untuk hadir ke sekolah setelah mereka melalui kawalan pergerakan COVID-19 sepanjang 2 tahun lepas. Pelajar ini dapat mempelajari secara praktikal mengenai pengetahuan asas kebudayaan seperti kraftangan, tarian, sukan tradisi maupun pakaian suku kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Mereka juga didedahkan sedikit sebanyak bahasa etnik tempatan melalui nyanyian sekaligus menyambung tradisi berkenaan untuk generasi akan datang. Pesta Keamatan ini dimeriahkan 73 pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 dengan bimbingan 14 guru. Perayaan Tanda Keamatan macam peringkat sekolah dan peringkat kampung macam ni sepatutnya memang diadakan pada setiap tahun lah. Perpaduan seperti ini yang dianjurkan di sekolah SK Kebayo ini syaratkan tiap-tiap tahun boleh diadakan supaya macam silaturahim di antara ibu bapa, pelajar dan guru-guru semakin erat. Sangat gembira. Sebab dapat merayakan Hari Keamatan. Saya berharap Pesta Keamatan ini dapat diadakan setiap tahun. Rasa gembira sebab dapat sambut Keamatan. Sebab boleh penampakan baju. Saya berharap dapat disambut setiap tahun. Antara acara yang diadakan adalah pertandingan unduk hadau, sukan doi, sukan deka, permainan tradisi dan persembahan tradisional. Pesta Keamatan bukan hanya dirayakan pada peringkat kampung, daerah dan negeri, malah turut diadakan pada peringkat sekolah dalam usaha menerapkan pendidikan kebudayaan tradisi sekaligus mewujudkan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan generasi muda. Rosalie Jis, Berita RTM. Baik saudara, berita pagi Sabah berakhir di sini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Sampai jumpa lagi, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Hitam putih jaya miskin semua sama.